Ya. Okay, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Ta'ala di atas pertemuan pada malam ini. Minta maaf kelewatan, ada kesilapan saya untuk teknikal tadi. Saya dah ingat dah bercakap dah tadi, rupanya ada kesilapan teknikal, tak apalah. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, terima kasih saudara abang kita Abu Bakar yang mengendalikan program pada malam ini. Tajuk yang kita nak kongsi hari ini ialah berkaitan dengan syukur dan sabar era COVID-19. Ni zaman orang yang kehidupannya banyak menghadapi stres, tekanan. Ialah dengan suasana-suasana yang ada hari ini, memanglah jumpa orang pun kadang-kadang kita tengok macam tertekan sangat. Bahawa saya duk melayari laman-laman, kadang-kadang ada orang yang dia buat live. Dia meluahkan perasaan, dia marah pada kerajaan, marah pada majikan, marah macam-macam orang lah. Dan kita faham dalam keadaan tekanan. Baru ni kita menguruskan dengan sahabat Fadil Ustaz Pius Said dengan Hafiz Sabri, kita uruskan bantuan sekadar termampu di PKPD, dan kita dapat makluman bagaimana ada orang yang marah, tak sabar dan sebagainya. Kita faham itulah suasana masyarakat yang tertekan. Jadi apa yang kita nak kongsikan pada malam ini, sebagai orang yang beriman, kita ada kunci yang disebut dan diajar oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya tuan-tuan, kita kena memahami bahawa kehidupan kita hari ini hakikat dia adalah suatu ujian. Saya suka berkongsi dan mengulang apa yang kita baca dalam Quran. Allah sebut alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang Allah cipta kehidupan kita ini tidak lain dan tidak bukan adalah pentas ujian. Kalau zaman saya sekolah dulu, zaman era, dia kata apa ni, era masa tu tahun 90-an. Dia zaman dia kata ada lagu hidup pentas opera. Jadi rupanya memang betul lah, kehidupan kita ni, hidup kita ni adalah satu pentas lakonan. Bagaimana kita nak bawa watak kita menghadapi cabaran-cabaran dalam hidup ini, supaya bila kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita balik itu dengan bekalan yang melayakkan kita dapat hadiah kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu syurga. Jadi hidup ini kita akan lalui ujian demi ujian, ujian demi ujian, di mana ujian itu sebenarnya adalah tapisan untuk membuktikan kita ni layak menerima anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut ayyukum ahsanu amala. Siapa di kalangan kamu yang baik amalannya? Jadi bila kita baca intipati yang diajar oleh Allah, yang diajar oleh Nabi SAW, tuan kalau tuan perhatikan satu hadis yang sangat popular, yang kerap kali kita dengar, disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ajaba li amril mu'min kullu lahu khair. Suatu benda yang menakjubkan pada orang-orang yang beriman, kullu lahu khair, semua bagi dia kebaikan. Apa inti dia? Idza asabathu sarra syakara lahul khair. Bila mana dia dapat nikmat, dia bersyukur, bagi dia kebaikan. Wa idza asabathu dharra sabara lahul khair. Bila dia ditimpa dengan musibah, maka dia bersabar, maka dia juga dapat kebaikan. Hidup kita ni sama ada seronok, sedih, senang, susah, kaya, miskin, sehat, sakit, lapang, sempit. Dia pair, dia berpasangan. Jadi dua pasangan ini, ataupun pasangan ini, dua perkara yang berpasangan ini, dia akan menatijahkan dan menuntut
Dua benda juga. Namanya syukur, namanya sabar. Bila mana kita perlu bersyukur? Bila mana kita dapat nikmat. Bila masa kita perlu bersabar? Bila mana kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, seluruh kehidupan kita adalah ujian. Ujian itu sama ada senang atau susah, lapang atau sempit, sakit atau sihat, kaya atau miskin, orang suka atau orang benci, kuat atau lemah. Perkara itu akan berlaku. Jadi, bila datang perkara itu, maka apa yang penting bagi kita ialah cuba untuk mendapatkan dua kunci kehidupan kebahagiaan tadi, namanya syukur dan sabar. Dan syukur dan sabar ini sebenarnya tidak boleh dimiliki. Tidak mungkin ada. Dia tidak boleh hanya kita nak reka-reka. Kalau kita tidak miliki trust, iaitulah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman kepada Allah Ta'ala inilah yang membolehkan kita memiliki nilai syukur dan nilai sabar. Itu yang Nabi kata, ajaba li amril mu'min. Benda yang menakjubkan yang dimiliki oleh orang-orang yang mukmin. Yang tak beriman tak boleh dapat. Bagaimana dia boleh menahan sabar? Kalau dia tak faham, pertamanya, kesusahan, kepayahan, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui qada dan qadar. Bagaimana dia boleh bersabar dan bertahan dengan kesusahan dan kepayahan kalau dia tak tahu bahawa daripada kesusahan dan kepayahan itu sebenarnya Allah sedang menyediakan ganjaran pahala untuk dia. Bagaimana dia boleh menahan sabar kalau dia tak faham bahawa susah itu ada penyudahnya. Ada akhirnya. Macam mana pun kita diuji, macam mana pun kesusahan, maksimum dia ada tahap berakhir. Sakit, kemuncak kepada sakit, mati. Tapi di akhirat, Allah sebut, ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. Kemudian, mereka itu, لَا يَمُوتُ فِيهَا wala yahya, tidak mati dan tidak hidup. Ini berkaitan dengan kesakitan, kesengsaraan, kepayahan, kehidupan di negeri akhirat. La yamutu fiha wala yahya. Mereka yang tidak ada tidak mati. Kemuncak kepada sakit itu dia tidak mati. Sepatutnya bila kemuncak kepada sakit dia akan mati. Kemuncak kepada sakit, mati. Bila mati, habislah sakit tu. Tapi azab dalam neraka Allah Ta'ala, dia tak ada habis. Nak kata hidup pun macam tak hidup sakitnya. Tapi di dunia, sakit itu, kemuncaknya mati. Sakit gigi. Kemuncaknya cabut gigi. Kan? Habis. Tapi kalau sakit juga lagi, kemuncak kepada sakit, dia akan berakhir dengan kematian. Sebab itu Allah menceritakan dalam surah Yasin, orang yang menahan sabar di atas kesusahan, ujian, memperjuangkan agama Allah disebut dengan sahibu Yasin. Ataupun seorang yang ditafsirkan oleh ulama, yang disebut ja'a rajulun min aqsal Madinah. Datang seorang yang daripada luar kota, dia datang untuk membela dan mempertahankan dua atau tiga orang Nabi yang ditangkap oleh pemerintah pada ketika itu. Kemudian dia dipijak, dibunuh. Bila mana mati saja dia, roh keluar daripada jasad. Kan kita baca dalam surah Yasin, dia kata apa? Ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah baiknya kalau kaum aku mengetahui bima ghafara li rabbi, di atas keampunan yang Tuhan aku bagi, wa ja'alani minal mukramin. Kemuncak dia diseksa di dunia, ditekan, dipijak sampai keluar isi perut. Sakit tu. Tapi sakit itu ada akhirnya. Oleh kerana sakit itu dibina di atas iman, kerana mempertahankan akidah, kerana perjuangan Islam, berakhirnya sakit tadi
Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Kemuncak kepada sakit tadi, mati, selepas daripada kematian itu adalah kebahagiaan. Selepas daripada kematian itu adalah kenikmatan, keampunan daripada Allah dan kemuliaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya katakan, kalau orang beriman, dia tahu kemuncak kepada susah ini ada akhirnya. Tapi bagi orang yang tak beriman, dia tak boleh manage, dia tak boleh atur kehidupan dia untuk bersabar. Kerana dia tak tahu. Ataupun dia tahu tapi dia tak yakin. Iman, dia mesti yakin. Dia tak yakin bahawa kesusahan itu akan berakhir. Dia tak yakin bahawa makin berat, makin besar, makin sukar kesusahan yang dihadapi. Kalau dia mampu bersabar, maka dia akan dapat pahala lagi besar. Sebab itu mafhum hadis menyebut Allah Ta'ala suka pada orang kaya yang bersedekah. Tapi Allah Ta'ala lebih suka pada orang miskin yang bersedekah. Kenapa? Dia nak bersedekah bukan sesuatu yang mudah. Payah. Dia bersedekah sangat susah. Kenapa susah? Kerana dia terpaksa mengorbankan sesuatu yang dia payah nak dapat. Nah, itu yang disebut lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nilai kepada sedekah itu ialah sejauh mana kita sayang kepada benda itu. Lagi susah kita dapat, lagi sayanglah. Nah, sebab itu emas harganya mahal. Kenapa? Sebab susah dapat. Cuba emas macam pasir je depan rumah kita. Tak ada harga. Kan? Tetapi oleh kerana emas itu susah didapati, maka harganya mahal. Sudahlah sikit, nak dapat pun susah, lagi mahal. Hatta apa saja pun bila susah dapat, dia jadi mahal. Duit RM1 yang keluar tahun 60-an dulu contoh. Kalau sekarang dia bukan harga RM1 lagi. Kenapa? Sebab susah nak dapat. Padahal dulu RM1, tapi susah nak dapat. Tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian. Sebab itu saya menyebutkan tentang bila mana kita ada kekuatan sabar ini, dia dibina daripada nilai iman. Ya. Sama juga, kalau kita sabar waktu susah, orang yang senang, orang yang sehat, orang yang kuat, orang yang berkuasa dan berpangkat, dia ada juga perkara yang dia kena miliki sebagai orang beriman. Apa dia? Syukur. Bila dapat nikmat, bila dapat kebaikan, bila dapat kelebihan, dia kena bersyukur kepada Allah di atas kelebihan yang dia dapat. Tak cukup sekadar begitu saja. Itu yang kita sebut idza asabatu sarra syakara. Dia kena menzahirkan kesyukuran. Kita bincang pula lah. Sabar tadi dia ada tingkatan dia. Sabar tadi ada bahagian dia. Sama juga dengan syukur. Syukur pun ada bahagian dia. Syukur pun ada tahap dia. Jadi dua nilai syukur dan sabar ini sangat-sangat diperlukan dalam kehidupan kita untuk berdepan dengan musibah. Kalau sabar. Untuk berdepan dengan syukur, dengan kesenangan juga sebenarnya satu bentuk musibah. Sebab itu para ulama bincang. Sabar ni dia kata bukan setakat sabar diuji dengan susah. Ada juga sabar diuji dengan senang. Ada juga sabar daripada menahan diri melakukan dosa. Ada juga sabar menahan diri dalam melakukan taat. Jadi, mana lebih besar di antara nilai-nilai sabar tadi? Mana lebih besar itu bukan benda. Mana lebih besar itu bergantung kepada orang. Kalau orang itu, dia ni jenis yang senang buat ibadat, tapi payah tinggal maksiat, maka sabar meninggalkan maksiat itu lebih besar pahala bagi dia. Kalau sekiranya dia ni seorang yang dia boleh tinggal maksiat tapi nak buat taat ni cukup payah, maka buat ketaatan itu, sukarnya dia buat taat itu, dia sabar juga hadapi, maka sabar dia dalam buat taat itu begitu besar pahala. Jadi nak kata nilai
sabar ini mana lebih baik, sabar ketika musibah ke, sabar ketika nikmat ke, sabar buat sabar daripada maksiat ke, sabar dalam buat taat ke, mana lebih utama, dia tak boleh kita nak tetap. Ulama pun bagi macam-macam pandangan. Kenapa? Kerana dia akan bergantung kepada manusia. Sebab itu tuan, kita kena faham bahawa pertamanya dalam iman tadi, kehidupan kita ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kalau dah ditentukan oleh Allah, kita nak buat apa? Kalau perkara itu ketentuan Allah, jadi serah sajalah. Kan? Jawabnya ya. Serah saja. Ada sahabat dulu dia sembang dengan saya. Dia kata, payah Ustaz saya nak jawab. Sebab kawan dia kata, betul tak? Dalam nilai iman, Allah Ta'ala dah menentukan qada qadar kita termasuk rezeki. Jadi dia kata, kalaulah Allah dah tentukan rezeki dia, dia tak bekerja pun, dia boleh dapat rezeki. Betul tak? Tuan nak jawab ke mana tu? Kalau adalah orang datang jumpa kita, okey. Orang pemalas tu utamanya. Kan, orang yang pemalas. Dia bagi alasan. Dia kata, Allah Ta'ala dah tentukan saya ada rezeki. Jadi saya tak kerja pun, saya tentu akan dapat makan. Jadi saya tak payah kerja lah. Tuan nak jawab ke mana? Kawan saya ni ustaz juga. Jadi dia tanya, nak jawab ke mana? Saya kata, ya. Jadi dia kata, tak payahlah saya kerja. Oh, tak boleh lah macam tu. Jadi dah ada ketentuan. Kita tak tahu. Iyalah kalau tak tahu pun tak apalah, saya serah saja, kata dia. Payah juga nak jawab. Dia sebenarnya begini. Kalau itulah persoalan dia, ya, kamu tak bekerja pun kamu akan dapat makan. Selagi roh, bahagian kehidupan kamu, nyawa kamu ada, maka kamu akan dapat rezeki itu. Itu milik kamu. Tapi kena tanyalah dia, adakah dia hidup ni hanya untuk makan? Kalau dia kata dia tak mau kerja, adakah hidup dia ini sekadar untuk makan? Itu persoalan dia. Kalau hidup ini sekadar untuk makan, maka tak payah kerja. Duduk saja. Nganga saja. Akan ada orang bagi makan. Percayalah, kalau ada rezeki, pasti. Kita baca dalam hadis Riyadhus Salihin apa kisah seorang yang dia tengok seekor burung selalu ambil curi roti dia. Satu hari dia ikut, rupanya burung itu bawa makanan bagi pada seorang yang terikat. Diikat di tengah tempat yang tersembunyi, orang tak lalu. Dia diikat, burung dia datang bagi makan pada dia. Masya Allah. Rezeki Allah Ta'ala tentu. Tapi persoalannya, adakah kita hidup ni hanya untuk makan? Alladzina ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Kalaulah hidup kita ni, ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Hidup kita ni makan, main-main, sekadar itu saja. Apa beza kita dengan binatang? Sedangkan tujuan kedatangan kita di atas muka bumi Allah ialah mencari mardatillah. Nak cari pahala. Kalau nak makan, tak payah kerja. Tunggu je. Orang pandai dia kata, Ustaz, kalau Allah Ta'ala nak bagi pandai, Allah takdirkan saya pandai. Saya tak belajar pun tak apa. Ya. Kamu tak belajar pun tak apa. Kalau Allah takdirkan kamu pandai, pandailah. Walaupun kita kata bersalahan dengan hukum adat, tapi kalau itu ketentuannya, ya begitu. Tapi apakah itu yang kamu cari? Kita nak makan, kita nak pandai, kita nak bekerja, kita nak semua ni. Semua ini tujuannya ialah untuk mendapatkan pahala. Kerana tujuan kita datang ke dunia ini nak mencari keredaan Allah, nak kutip sebanyak mungkin pahala untuk kita bawa kepada Allah Ta'ala. Jadi pahala ni akan sentiasa ada. Kamu dapat nikmat, pahala itu disediakan. Kamu dapat musibah, pahala itu disediakan. Kamu kaya, ada ruang untuk pahala, ada ruang untuk dosa. Kamu susah, ada ruang untuk pahala, ada ruang untuk dosa. Hadis menyebut tentang kadal faqru, al-kufru kan. Hampir-hampirlah menjadikan kefakiran itu kekufuran. Orang yang fakir ni, dia terdedah kepada kekufuran. Kalau macam tu, apa nak buat? Saya ni ditakdirkan Allah susah. Jadi, hampir-hampir jadi kufur. Tak. Nabi sebut pula berkaitan dengan orang yang
kaya. Nabi kata apa? Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut, Wallahi lal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, kata Nabi, aku tak takut kamu jadi fakir. Tadi sebut lain. Tadi kata hampir fakir jadi kufur. Yang ni pula Nabi kata tak takut jadi kufur. Jadi banyak benda-benda begini kita kena faham. Sebab itu Islam ini, dia bukan hanya suatu benda yang umum begitu. Dia akan datang dengan asbab-asbab yang melingkari. Kadang-kadang kita tengok, saya ingat waktu saya bertugas di Sabah dulu, kami pergi satu tempat, ya saja cerita. Jauhlah musafir. Lebih daripada kilometer jauh ke dalam setempat, saya tak mau sebut nama. Jadi masa nak balik habis ceramah tu, di setempat balik tu kita singgah di surau, semayang Zuhur dengan asar jamak. Ada orang kampung, ialah dengan ilmu dia, sebab budaya ilmu belum berkembang masa tu. Jadi dia pun semayang macam kami semayang. Habis semayang, adalah kawan kita, Ustaz, dia ikut kita semayang tadi, macam kita semayang. Saya tanya semayang macam mana? Dia kata ikut Ustaz semayang. Ikut Ustaz semayang. Kami jamak. Maksud saya ialah, kami semayang jamak dan qasar. 2 rakaat. Dia pun ikut juga. Jadi kalau orang kata salah, dia kata saya ikut Ustaz. Takkan Ustaz pun sesat? Jadi saya sesat ke dia sesat? Kalau nak kata dia sesat, dia ikut saya. Tentulah kesesatan itu berpunca daripada saya. Tapi situasi berbeza. Saya musafir yang ada rukhsah. Dia muqim atau mungkin mustautin yang tidak ada rukhsah untuk buat jamak dan qasar. Saya nak fokuskan, nak ceritakan maknanya, keadaan menyebabkan sesuatu itu berbeza. Jadi samalah. Fakir boleh jadi ke syurga, boleh jadi ke neraka. Kaya boleh jadi ke syurga, boleh jadi ke neraka. Dan Allah Ta'ala ini punyalah maha pengasih, maha penyayang, maha luas ilmunya. Dia jadikan contoh belaka dah. Kita nak cari contoh apa? Kita nak cari contoh orang kaya yang derhaka. Qarun kaya tapi derhaka kepada Allah. Kita kata, oh memang Ustaz, kalau dah kaya ni kita lupa dunia. Siapa lebih kaya di antara Qarun dengan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam? Nabi Sulaiman jauh lebih kaya harta bendanya. Makhluk-makhluk yang tunduk di bawah kekuasaan dia Allah bagi. Maknanya hebat. Tapi Nabi Sulaiman tidak derhaka kepada Allah. Zulqarnain yang dikisahkan dalam surah Al-Kahfi. Yang ni kita malam Jumaat kita baca surah Al-Kahfi. Kalau kita baca sikit lah kot, 10 ayat permulaan je ataupun setengah tambah 10 ayat akhir. Tapi kalau kita baca dalam kisah dalam surah Al-Kahfi itu, selain daripada cerita Ashabul Kahfi, dia ada cerita Ya'juj dan Ma'juj. Di sana ada kisah Zulqarnain. Ada yang mengaitkan dengan Alexander the Great, wallahu a'lam. Tapi Zulqarnain ni kerajaan yang besar. Kalau tidak, takkan dia boleh menguasai jauh. Nak cerita dia taat kepada Allah. Jadi orang yang taat, kaya, ada. Kalau kita rasa dengan sebab kita kaya menyebabkan kita derhaka kepada Allah, jangan. Ada orang yang sangat kaya tapi dia tidak derhaka kepada Allah, malah taat kepada Allah. Kalau kita nak rasakan kita miskin menyebabkan kita derhaka kepada Allah, banyak lagi, contoh lagi banyak orang-orang miskin yang sangat taat kepada Allah. Bukan sekat miskin, jadi hamba. Bilal Al-Habashi, hamba, sudahlah miskin. Hamba ni bukan sekat miskin, tidak ada hak kepada diri, tapi tidak derhaka, sebaliknya taat kepada Allah. Kalau orang yang rasa dia ada kerajaan menyebabkan dia sombong, macam Qarun, macam Fir'aun, macam Namrud. Tetapi bagaimana Nabi Sulaiman yang saya sebut, Zulqarnain yang saya sebut tadi, tidak derhaka kepada Allah. Ada anak-anak yang kata, saya ni memang, anak kepada orang jahat. Macam mana nak jadi baik? Allah tunjukkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim, ayahnya Adar. Adar pembuat patung berhala. Anaknya Nabi. Nabi Nuh alaihissalam. Salah seorang daripada anak dia. Bukan semua, ada orang ni dia bila dia gagal didik anak dia, dia kata Nabi Nuh pun tak boleh didik. Padahal anak Nabi Nuh, Sam, Yafis,
Ham tak derhaka, hak seorang tu je derhaka. Yang naik di atas bukit nak lepaskan diri daripada banjir, kan? Maknanya anak Nabi derhaka. Isteri Nabi Lot derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang isteri baik, suami Fir'aun. Asyah dia taat beriman, suami dia Fir'aun, bapa segala kemungkaran, sampai dia kata ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Wa anharun tajri min tahti, syurga ini, sungai-sungai ini mengalir di bawah aku. Dan saya nak sebutkan, tidak ada alasan orang kaya nak kata dia jadi derhaka kepada Allah dengan kekayaan, dia tak boleh. Orang miskin nak kata dia derhaka pada Allah dengan kekayaan, dengan kemiskinan, tak boleh. Orang yang susah kata derhaka, yalah kita zaman susah sekarang ni, mana kita nak hidup lagi? Sedangkan kita nak berhadapan dengan kesusahan. Zaman sebelum-sebelum ni pun Allah Ta'ala uji macam-macam dah. Jadi balik kepada topik kita tadi, syukur dan sabar dengan era COVID ini. Baliknya kuncinya kepada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita sampai kepada satu tahap daripada ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan diuji dengan semakin sukar. Ya, kita akan diuji dengan semakin sukar. Bateri saya dah jam sikit. Kita akan diuji dengan kesukaran yang semakin berat. Semakin besar kesukaran kita, makin besar pahala yang dijanjikan oleh Allah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya ulul azmi daripada Rasul. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya ulul azmi daripada Rasul. Nabi-nabi itu, di antara nabi-nabi itu ada yang disebut ulul azmi, iaitu nabi-nabi yang lebih hebat keazamannya, keistimewaannya. Antaranya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak sebutkan kepada kita bahawa nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam itu sendiri, dia ada keistimewaan. Dia ada keistimewaan dia yang tersendiri dengan sebab nilai sabar tadi. Tentu saya ada sikit pengalaman lah. Nak ceritakan satu kisah yang sampai kepada saya. Saya cerita merata kisah ini kerana bagi saya sangat berkesan. Dicerita waktu saya pergi program di Cameron Highland dulu. Di Berincang. Habis ceramah tu, seorang tu bercerita. Dia kata ada seorang sahabat dia ni kahwin berbelas tahun tak dapat anak. Berbelas tahun tak dapat anak. Allah tak takdirkan, akhirnya dapat seorang anak. Setelah usaha macam-macam, berbelas tahun. Dapat anak. Bila dapat anak ni, Allah Ta'ala uji. Selepas anak tu, tak silap saya dalam umur 4 bulan begitu. Kemudian Allah Ta'ala takdirkan waktu hantar pergi rumah pengasuh, jatuh buai, meninggal. Tuan-tuan bayangkan, bagaimana dia nak menghadapi kita sekarang. Confirm saman dah. Kebetulan pula saya difahamkan ini pegawai polis. Tapi dia nasihatkan ataupun dia tenangkan isteri dia, kata alhamdulillah kita kena sabar kerana sekurang-kurangnya Allah Ta'ala memberi kita peluang merasai nikmat memiliki anak 4 bulan. Ada orang yang langsung tak dapat. Tentu saya nak sebutkan positif. Jadi sabar ini hanya ada pada orang beriman bila dia faham ini ketentuan Allah dan dia mengambil secara positif. Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, inni ala zanni abdi bi, aku di atas sangka hamba aku pada aku. Jadi bila dia bersangka baik dengan Allah Ta'ala, dia stres, tapi dia boleh ambil, Masya Allah, hebat. Sampai dia kata Allah bagi peluang kita dapat rasa nikmat 4 bulan jaga anak. Ada orang langsung tak dapat, berpuluh tahun tak dapat anak. Allah uji dia begitu. Dan saya difahamkan, kemudian dia, kawan ni cerita tadi, sambung cerita, dia kata beberapa tahun kemudian Ustaz, Allah Ta'ala bagi anak bertambah-tambah. La in syakartum la azidannakum. Kamu syukur, Allah Ta'ala akan tambah. Jadi begitulah tuan-tuan. Dalam kita menghadapi suasana COVID ini, iman kena mantap.
Yelah, kalau calang-calang orang, betul lah duit kerja tak ada, betul. Kita faham semua tu. Dia kata, ustaz tak apalah, ada gaji jalan apa semua. Dia datang dalam bentuk yang lain pula. Ujian dia datang macam-macam. Tak ada orang yang tak diuji oleh Allah. Sebab itu kita sebutkan, Allah Ta'ala ni adilnya dia bahagi tu cantik dah. Para hukama membincangkan, dia kata, ada 3 benda yang kita perlu dalam hidup. Satu, tenaga. Kedua, masa. Ketiga, harta. Waktu kita kanak-kanak, tenaga kuat, masa banyak, duit tak ada. Aduh, kalaulah duit ada masa tu, horah. Tapi bila dah besar, bekerja, duit ada. Masa pula tak ada. Tenaga pun masih ada. Sebab itu, masa langsung tak ada. Sampai nak main pun terpaksa main malam. Anak-anak muda kita kerja, main terpaksa main malam. Futsal malam, badminton malam. Kerana siang sibuk. Tapi bila sampai satu tahap, kita tua. Min da'fin quwah wa min quwwatin da'fin wa syaibah. Sampai tahap dia tua. Bila tua, Allah tarik pula satu. Tadi ada kaya, ada tenaga, ada masa, tapi tak ada reta. Masuk pula, dia tarik pula masa. Bila tua, dia tarik pula tenaga. Adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, sebab itu Nabi pesan, kalau kita hendak nilai kehidupan dengan katabahullahu syakiran sabiran, orang yang Allah Ta'ala bagi dia dengan nilai syukur dan sabar. Bagaimana? Nabi kata, bila dia melihat dalam urusan dunia, dia tengok orang yang berada di bawah dia. Bila tengok orang bawah kita, Masya Allah, tuan-tuan, kita walaupun tak adalah kereta baru, tapi kereta buruk ada. Lepaslah daripada hujan. Ada orang tak ada kereta, ada motor buruk. Motor baru tu lah, ada motor berpuluh-puluh ribu. Ni cerita, jadilah, dia adalah motor. Ya, walaupun tak boleh naik ramai-ramai, tapi dia ada juga. Dia tengok orang bawah dia. Ada orang bawah aku, motor pun tak ada, bersikar je, bersikar tua. Dia kata, bersikar sekarang mahal. Itu cerita lain, ni cerita kurang. Ya, ada yang naik bersikar, Alhamdulillah, kurang boleh juga bawa barang dengan bersikar. Ada kawan tu tak ada naik motor, jalan kaki je. Yang jalan kaki pula dia kata, Alhamdulillah, aku boleh lagi berjalan. Yang kawan tu dah kena potong kaki, jalan pun tak boleh. Yang kena potong kaki pula dia kata, Alhamdulillah, walaupun kena potong kaki, tapi aku boleh lagi sembang dengan kawan-kawan. Makan, Alhamdulillah. Tolak 7 pinggan jalan. Kan? Boleh kenal orang. Ada orang yang dia kata langsung. Bukan setakat tak ada kaki. Kaki ada tapi nak bercakap pun tak boleh, nak makan pun tak boleh. Terbaring je begitu. Yang dia pun terbaring, sekurang-kurangnya aku hidup lagi. Ya, yang mati pula macam mana? Yang mati pula, Alhamdulillah, aku mati daripada hidup, serupa tak hidup. Macam-macam lah. Jadi, dia dalam orang Melayu ni dia ada istilah yang kita sebut nasib baik. Itu nasib baik. Nasib baik ni sebenarnya rupa-rupanya dia ada nilai akidah. Walaupun ada orang mempertikaikan, dia kata tak boleh nasib baik semua ni. Yalah, nasib tu ketentuan Allah. Jadi bila kita kata nasib baik, accident. Nasib baik, kereta hancur. Nasib baik, dia tak mati. Nasib baik ya? Habis satu keluarga. Nasib baik, seorang hidup. Lain semua mati. Nasib baik ada seorang. Adalah juga waris. Nasib baik, mati semua. Kalau tidak, seorang-seorang nak hidup kat mana? Nak bergantung dengan siapa? Maknanya, mencari hikmah ilahi. Itu yang saya kata. Nabi sebut, Allah Ta'ala bagi tahu. Ana ala zanni abdi bi. Jadi tuan, kesimpulan daripada hidup kita ni, bukan apa yang menimpa kita. Tetapi bagaimana kita respon terhadap apa yang menimpa kita. Bukan kaya, bukan miskin, bukan susah, bukan senang, bukan berharta, bukan berpangkat, bukan tak ada pangkat dah. Tapi bagaimana kita respon. Tadi sebelum ke udara di sini tadi, saya sembang dengan kawan. Waktu maghrib tadi kami baca Yasin. Kawan-kawan bekas pelajar sekolah dulu lama tak jumpa. Jadi ada seorang kawan tu kira pangkat dia tinggi lah. Ada satu isu baru ni dia cerita. Dia kata aku stres betul. Itulah kali pertama dia kata kerja berpeluh-peluh nak menghadap, nak menjawab isu yang berlaku ni. Dia pegawai kerajaan, perangkat tinggi. Jadi dia kata, koma syukurlah apa yang ada pada koma tu. Udahlah betul dah tu, lega dah tu. Jadi kita rasa, seronoklah dia boleh memerintah je. Tak. Seronoklah dia ada kuasa, pangkat besar, dia boleh menyuruh orang je. Tak. Dia ada masalah dia. Sebab dia juga manusia. Kita ada masalah kita. Sebab kita juga
manusia. Dan akhirnya kita akan balik masing-masing dengan amalan masing-masing. Jadi, kehidupan kita ini bukan apa yang kita terima, tetapi bagaimana kita mengurus apa yang diterima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita berdepan dengan COVID. Ada orang yang sedih, tak dapat balik kampung. Ada orang yang sedih, tak dapat beraya. Tapi tuan, cari benda yang boleh kita jadikan alhamdulillah, betul lah. Kita tak dapat balik, tapi kalaulah dulu, katalah kalaulah benda ni berlaku pada kita tahun 80-an dulu, nak balik pun tak boleh. Bayangkan hampir setahun tak jumpa muka kaum keluarga. Tapi sekarang alhamdulillah, tiap-tiap hari boleh bersembang. Boleh tengok muka. Cuma tak boleh pegang je lah. Kan? Nak pegang kena COVID pula. Tapi nak ceritanya makna Allah, syukur. Cari perkara-perkara yang boleh menjadikan kita bersyukur. Itu yang Nabi sebut, dalam urusan dunia, kita tengok orang bawah kita. Dalam urusan akhirat, kita tengok orang yang lebih pada kita. Dia banyak kelebihan, dia ibadat tinggi. Ni tak dalam urusan akhirat, tengok orang kurang pada kita. Aku nasib baik, semayang juga. Dia semayang pun tak. Kan? Aku nasib baik walaupun tak semayang, tapi puasa penuh. Dia dah letak semayang, puasa pun tidak. Kita menilai begitu dalam urusan agama. Tapi dalam urusan dunia, kereta dia macam mana dia boleh? Patutnya aku lebih pada dia. Aku belajar tinggi pada dia. Patutnya aku lebih kaya. Inilah yang menjadi masalah kepada kita. Sebab itu, apa yang diatur oleh Quran, apa yang dibimbing oleh Quran, setiap yang Allah Ta'ala cipta dan Allah Ta'ala jadikan dan Allah takdirkan kepada kita ada kebaikannya. Kuncinya terletak pada syukur dan sabar tadi. Memang sabar ini pernah satu ketika seorang perempuan sedang menangisi di kubur anak dia. Lalu Nabi SAW lalu, Nabi kata sabarlah. Dia tak kenal Nabi, tak perasan Nabi. Orang stres gitu tak perasan. Dia kata bolehlah tak kena kamu. Ada riwayat menceritakan sahabat tegur dia. Kamu tahu tak siapa tu Nabi? Ada riwayat kata besok baru dia tahu. Jumpa Rasulullah SAW, Nabi kata sabar itu waktu ditimpa musibah. Sabar itu waktu ditimpa musibah. Tuan-tuan, sebenarnya inilah peluang yang Allah sediakan untuk kita yang diuji ini. Bagaimana kita nak dapat pahala. Adilnya Allah, lagi teruk diuji, lagi besar pahala. Orang yang kurang sikit pahalanya. Dalam bab sedekah. Bukan nilai banyak mana sedekah tu. Tapi sejauh mana perasaan kita sayang. Kalau nilai sedekah tu pada banyak, orang kaya masuk syurga ramai. Tapi dah. Nilai sedekah itu ialah lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah mencapai kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu menafkahkan apa yang kamu sayang. Kenapa? Sayang ni yang menyebabkan kita bagi orang yang ada gaji sebulan 50,000, apa sangat dia bagi sedekah 1,000 sebulan? Tak ada apa. Tapi kita gaji 1,000, nak sedekah 1,000. Nak sedekah 100 pun mikir banyak kali. Tambah pula waktu sedekah, waktu kita lagi susah. Tapi Allah janji di waktu sukar itu, kita buktikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situlah Allah janjikan kelebihan pahala dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa saya nak buat kesimpulan lah daripada perbincangan tajuk kita, syukur dan sabar. Satunya, nak sebut syukur dan sabar ini adalah kunci kepada kehidupan yang bahagia. Setiap hidup akan diuji oleh Allah. Orang yang ujian dia nikmat, dia kena ada syukur. Orang yang ujian dia musibah, dia kena ada sabar. Yang kedua, sabar ini tidak boleh dimiliki dengan kita hanya cari atau latih begitu saja. Tapi sabar dan syukur ini perlu bermula dengan iman. Maka, kena perbanyak. Alhamdulillah. Kena perbanyakkan ataupun kena didik iman. Jaddidu imanakum. Ya kan? Perbaiki ataupun perbaharui iman kamu selalu. Jadi dengan ilmu, majlis ilmu, membanyakkan ibadat, zikir dan sebagainya, insya-Allah akan menambahkan iman.
Yang ketiga, ketahuilah apa yang berlaku ini adalah di antara tanda keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan kita kena tengok bila Allah uji, rupa kita kena fikir bahawa Allah sedang bagi ruang pahala untuk saya mungkin bagi melayakkan saya masuk syurga. Kerana selama hari ini saya banyak dosa, ini peluang Allah Ta'ala bagi saya supaya saya boleh bersabar, dapat pahala. Orang yang dihina, dicaci, difitnah, bersabar. Tak pasal-pasal aja dapat pahala. Ini lagi untung. Orang duk maki dia, dia tak ada buat dosa apa. Semua orang duk fitnah dia, dia tak dapat apa-apa. Pahala datang secara percuma. Cuma dia kena tahan je lah. Tahan tu menyebabkan dia dapat pahala yang masuk terus. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pertemuan kita pada malam ini dengan tajuk yang saya cuba sekadar diizinkan diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala. Syukur dan sabar dalam era COVID-19 ni. Berapa lama lagi kita pun tak tahu, semua itu dalam ilmu Allah. Apa yang paling penting, belajarlah untuk kita bersabar, bersyukurlah di atas kelebihan yang kita dapat. Antara sabar juga ialah mengawal perasaan kita. Kadang-kadang kerana perasaan itu sampai nasihat ulama pun tak dengar dah. Dan saya mengharapkan marilah kita mengikuti panduan para alim ulama kita. Kerana mereka lah orang yang memimpin kita, menggantikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan usaha untuk memburukkan para ulama, menjauhkan mereka daripada masyarakat adalah usaha dan kerja jahat yang berlaku sejak zaman berzaman. Mudah-mudahan Allah berkati kita, minta maaf di atas kekurangan dan kelemahan, mohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala di atas dosa dan kesilapan. Tuan-tuan tolong doakan saya, mudah-mudahan Allah jadikan di kalangan orang yang berilmu, beramal, istiqamah, dipermudahkan urusan dunia akhirat. Kerana doa tuan-tuan sangat berharga dan bernilai pada orang macam saya dan juga pada kita semua. Saya nak tutup dengan satu mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut tentang kelebihan berdoa bizahril ghaib atau bizahril ghaib, iaitu doa di belakang ghaib. Doa pada orang dalam keadaan dia tak tahu yang kita mendoakan dia. Allah menyertakan para malaikat yang mengaminkan doa dan mendoakan balik orang yang mendoakan saudaranya tadi. Mudah-mudahan tuan-tuan tolong doakan saya. Terima kasih kepada zon kuliah yang diuruskan oleh saudara Abang Bakar kita. Dan saya minta maaf di atas kesilapan tadi. Rupa-rupanya saya bercakap seorang-seorang. Ini kejahilan saya. Saya bercakap seorang-seorang. Dekat setengah jam saya bercakap. Itu Abang Bakar telefon tadi barulah tahu. Rupanya belum ke udara lagi. Terima kasih kepada saudara-saudara yang sudi bersama. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.